Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Hilmi bin Misron alias Misni. Nombor matrik saya 08 DKM 18F1043. Nama saya Muhammad Ali Imran bin Badul Sam. Nombor matrik saya 08 DKM 18F 1071. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hadas Mukri bin Abdul Hadi. Nombor matrik saya 08 DKM 18 F1053. Nama saya Haikal Hafifi bin Huzaimi. Nombor matrik 08 DKM 18 F1076. Hari ini kami akan mengulaskan tajuk kami tentang kesihatan iaitu isu COVID-19. Okey, sebelum kita mula, apa itu kesihatan? Berdasarkan Badan Kesihatan Sedunia WHO, kesihatan ialah satu tahap atau keadaan di mana seseorang individu itu mempunyai kesejahteraan yang sempurna dari segi fizikal, mental dan sosial dan bukan semata-mata bebas dari penyakit atau tidak berdaya. Menurut Kamus Dewan, kesihatan adalah berhubung dengan sihat, kesegaran, kebaikan keadaan badan dan lain-lain. Okey. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit berjangkit yang disebabkan oleh coronavirus SARS-CoV-2 yang merupakan patogen pernafasan. WHO pertama kali mengetahui mengenai virus baru ini dari kes di Wuhan, Republik Rakyat China pada 31 Disember 2019. Baiklah, apakah simptom-simptom bagi COVID-19? Pertama, gejala COVID-19 yang paling biasa adalah demam, batuk kering dan keletihan. Seterusnya, gejala lain yang kurang biasa dan boleh mempengaruhi beberapa pesakit termasuk kehilangan rasa atau bau, hidung tersumbat, konjungtivitis juga dikenali sebagai mata merah, sakit tekak, sakit kepala, sakit otot atau sendi, jenis ruam kulit yang berbeza, mual atau muntah, cirit-birit, menggigil atau pening. Gejala biasa ringan, sebilangan orang dijangkiti tetapi hanya mengalami gejala yang sangat ringan atau sama sekali. Gejala penyakit COVID-19 yang teruk termasuk sesak nafas, hilang selera makan, kekeliruan, kesakitan atau tekanan berterusan di dada, suhu tinggi yakni di atas 38 darjah Celsius. Gejala yang kurang biasa adalah kerengsaan, kekeliruan, kesedaran berkurang, kadang-kadang dikaitkan dengan sawan, kebimbangan, kemurungan dan gangguan tidur. Komplikasi neurologi yang lebih teruk dan jarang berlaku seperti strok, keradangan otak, kecelaruan dan kerosakan saraf. Seterusnya, apa yang berlaku jika orang itu jatuh sakit secara serius? Sebilangan besar orang, sekitar 80% sembuh daripada penyakit ini tanpa memerlukan rawatan di hospital. Tapi, kira-kira 20% daripada mereka yang mendapat COVID-19 ini menjadi sakit yang parah dan memerlukan oksigen, dengan 5% menjadi sakit yang kritikal dan memerlukan rawatan intensif. Komplikasi ini yang boleh membawa kepada kematian mungkin termasuk kegagalan pernafasan, sindrom gangguan pernafasan iaitu ARDS, sepsis dan kejutan septik, tromboemboli atau kegagalan multi organ termasuk kecederaan jantung, hati atau ginjal. Dalam situasi yang jarang berlaku, kanak-kanak pun boleh mengalami sindrom keradangan yang teruk beberapa minggu selepas jangkitan. Baiklah, siapa yang paling berisiko mendapat penyakit teruk dan COVID-19 ni? Biasanya orang yang berumur 60 tahun ke atas dan mereka yang mempunyai masalah perubatan yang mendasari seperti tekanan darah tinggi, masalah jantung dan paru-paru, diabetes, obesiti atau barah yang berisiko lebih tinggi terkena penyakit serius. Walau bagaimanapun, sesiapa sahaja boleh jatuh sakit dengan COVID-19 ni dan menjadi sakit teruk atau mati pada usia beberapa pun. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ni saya nak menceritakan sedikit tentang faktor. Faktor di sini ada dua yang saya nak ceritakan. Faktor penularan dan juga faktor yang menyebabkan seseorang itu mudah dijangkiti. Faktor penularan ni
Biasanya dia menular daripada sentuhan. Sentuhan tu seperti sentuh hidung, mulut, mata dan sebagainya, yang mudahlah virus tu masuk dalam badan kan. Yang seterusnya kontak rapat lah. Kontak rapat maksudnya kenalan saudara mara ke adik-beradik, kawan-kawan macam tu lah. Jadi faktor lainnya seperti tadi kontak rapat sudah cakap, ruangan yang tertutup ataupun tempat tu sempit, crowd sangat lah, ramai sangat orang kan. Jadi sentuhan tu banyak, mudahlah dijangkiti macam tu kan. Memang merebak makin besar jumlahnya nanti. Okay, seterusnya apabila pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dah menetapkan menetapkan peraturan lah, seperti jarak 1 meter, memakai pelitup muka dan sebagainya, macam-macam peraturan kita ada sekarang ni. Jadi faktor yang boleh menyebabkan dia ni merebak, mereka yang suka melanggar peraturan lah, tak nak pakai untuk muka, lepas tu duduk pun dekat-dekat kan, sentuh sana sini. Ada juga yang degil kan, dia tak nak kena seorang jadi dia sebarkan kat orang lain. Ada juga yang macam itu. Jadi yang seterusnya daripada luar lah, faktor yang boleh merebak ni daripada luar lah masuk. Sepertinya macam orang-orang kita Malaysia ni ataupun pelajar Malaysia ni pada luar balik lah sini kan. Balik Malaysia ni kita kena check kuarantin dulu. Ataupun ada yang negatif tapi kemudiannya secara tiba-tiba positif kan, dia orang pun tak tahu. Jadi itulah merebaknya. Ada jenis yang dah kuarantin tapi degil, nak juga keluar. Itulah boleh menyebabkan dia merebak lah. Okay. Seterusnya saya nak bercerita tentang faktor faktor yang mudah dijangkiti kan. Kita kena tahu simptom dia. Simptom dia demam, biasalah demam panas. Demam panas, ada sesak nafas sikit kan, macam tak boleh nafas ke apa. Ada batuk-batuk kering apa semua kan. Jadi itu simptom dia lah. Okay, yang mudah dijangkiti ni, yang umumnya yang kita boleh tahu kat sini, orang tua kan, biasanya orang tua, kanak-kanak kan. Sebab diorang punya immunity badan tu tak berapa kuat. Orang tua dah lemah, kanak-kanak pun dia baru nak develop kan. Jadi seterusnya yang mudah dijangkiti ni, mereka-mereka yang ada penyakit lain, penyakit macam-macam jenis penyakit. Ada sakit macam batuk ke, ada sakit seperti macam-macam penyakit, sakit kencing manis ke apa, yang ada penyakit lah memang mudah kena lah. Jadi mungkin itu saja buat perkongsian saya. Hari ini saya akan menceritakan tentang langkah-langkah untuk mengatasi wabak COVID-19 yang semakin menular di negara kita ini dan di seluruh dunia. Jadi terdapat 6 langkah di sini. So yang pertama, lakukan saringan. Sila datang dan membuat saringan kesihatan secara percuma di pusat kesihatan tanpa perlu dicari. Kedua, kuarantin diri. Sekiranya anda baru pulang daripada mana-mana negara, terutamanya di China, Korea Selatan, Itali, Jepun dan Iran, anda dinasihatkan supaya melaporkan kepada pusat kesihatan dan melakukan kuarantin diri selama 14 hari berturut-turut. Ketiga, memakai topeng muka. Sekiranya anda tidak sihat seperti batuk atau selsema, pakailah topeng muka dan segeralah mendapatkan rawatan di klinik atau hospital. Jangan menggunakan topeng muka yang sama berulang kali. Sebaiknya keraplah bertukar topeng muka dari semasa ke semasa. Keempat, kekal berada di dalam rumah ataupun kita panggil term sebagai stay at home. So dengan kekal kita berada di rumah, dapat menghindarkan diri kita daripada dijangkiti virus COVID-19. Inilah masa yang terbaik untuk meluangkan berkualiti, iaitu bersama dengan keluarga seperti aktiviti memasak, berkebun dan juga bersukan yang jenis bersifat dalam air. Kelima, tingkatkan kesihatan diri dan kawasan rumah.
sentiasa mengutamakan kebersihan diri seperti kerap mandi dan kerap mencuci tangan yang betul menggunakan sabun atau menggunakan bahan pencuci tangan ataupun kita panggil sebagai hand sanitizer. Dan yang terakhir sekali iaitu keenam ialah jaga jarak 1 meter. Sekiranya memerlukan anda untuk keluar seperti membeli barang atau ke tempat kerja atas urusan yang tidak dapat dielakkan, pastikan anda menjaga jarak 1 meter agar tidak bersentuhan. Assalamualaikum. Apakah langkah yang perlu dilakukan oleh seseorang individu itu jika terkena penyakit COVID-19? Khususnya individu yang dikuarantinkan di dalam rumah. Okey, yang pertama, disarankan untuk beristirahat yang cukup di rumah dan memperbanyakkan minum air mineral. Okey, jika batuk dan sesak nafas itu berlarutan, segera pergi ke klinik atau hospital yang berdekatan untuk mendapatkan rawatan yang selanjutnya. Yang ketiga, gunakan mask masa mendapatkan rawatan di hospital atau klinik. Yang keempat, tempatkan individu yang terkena penyakit tersebut di ruangan tersendiri yang memiliki kemudahan yang baik. Yang kelima, anggota keluarga yang lain sebaiknya tidur di bilik lain. Maksudnya berasingan tidak bersama dengan individu yang terkena penyakit COVID-19. Dan jaga jarak 1 meter dari individu yang terkena penyakit COVID-19. Yang keenam, bersihkan tangan setiap kali berkontak rapat dengan individu yang mempunyai COVID-19. Yang ketujuh adalah disarankan untuk membersihkan bilik mandi yang diguna pakai oleh individu yang terkena penyakit COVID-19. Secara kesimpulannya, jika kita lihat pada hari ini semakin hari semakin meningkat angka kematian di Malaysia. Oleh itu, kita disarankan untuk mematuhi SOP-SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Misalnya, memakai mask di tempat-tempat awam. Yang kedua, penjarakan sosial 1 meter. Jika kita tidak bekerjasama dalam membendung masalah ini, penyakit ini akan berlarutan dan tidak ada penghujungnya. Oleh itu, kita disarankan untuk bekerjasama antara satu sama lain untuk membendung penyakit ini. Jika terdapat risiko-risiko yang tinggi atau gejala-gejala penyakit ini, kita perlulah mendapatkan rawatan segera di klinik atau hospital berdekatan supaya penyakit ini tidak berleluasa.